Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Firdaus bin Wa Yusuf 067548. Dan hari ini saya akan menceritakan tentang syarahan hadis dalam kitab Isya' As-Sari, muka surat 245, hadis yang bertajuk tentang larangan Nabi dalam banyak bertanya. Hadis ini berbunyi: Haddatsana Ismail haddatsani Malik an Abi Zinad عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم إنما حلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. Seterusnya maksud daripada hadis yang saya baca tadi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkanlah aku dengan apa yang kutinggalkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian hancur kerana banyak bertanya dan menentang nabi-nabi mereka. Jika aku melarang kalian dari satu hal, maka jauhilah, dan jika aku perintahkan satu hal, maka kerjakanlah sama kalian. Terusnya kita masuk kepada syarahan hadis. Daripada syarahan hadis itu saya dapat mengumpulkan beberapa poin. Poin yang pertama saya adalah Nabi memberitahu jangan menjadi seperti Bani Israel yang banyak bertanya daripada melakukan tugas. Hadis ini sebenarnya dia nak ayat jangan terlalu banyak persoalkan. Bila mana Nabi suruh buat benda tu, jadi kita buat je. Lepas tu hak mana Nabi larang tu kita tinggal. Maksudnya hak mana Nabi buat kita ikut je. Jangan kita nak susahkan lagi ataupun kita nak persoalkan lagi gapo hak Nabi ayat tu. Ada dalam surah Al-Baqarah, muka surat yang ke-10 ayat yang 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Sadaqallahul azim. Masuk ayat tu, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh supaya kamu menyembelih seekor lembu betina. Mereka berkata, adakah engkau hendak menjadikan kami ini permainan? Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan yang jahil yang melakukan sesuatu yang tidak patut. Dalam ayat tu Nabi Musa suruh kaum dia untuk sembelih seekor lembu. Jadi perintah tu kalau kira mudahlah sepatutnya, tapi saat dia ni buat benda tu menjadi makin susah. Saya tanya pula Nabi Musa, lembu tu nak lembu yang jenis lagu mana? Saya suruh jelas sikit lagi. Jadi disebabkan pertanyaan mereka itu, disebabkan kebabilan mereka itu, Nabi Musa pun perici lah. Lepas tu Allah Ta'ala pun buat susah juga untuk kaum Nabi Musa ni atas sebab pertanyaan mereka saya sendiri tu. Lembu tu lembu la faridun awanun baina dhalik, iaitu lembu tu tak terlalu muda dan tak terlalu tua. Maksudnya lembu tu pertengahan sahaja. Kalau kita sendiri pun nak tengok lembu tu pun susah dah. Kita nak tahu kan lembu tu muda ataupun tua. Nak tahu pertengahan umur dia tu. Pastunya set dia ni tak serik lagi. Set dia tanya pula Nabi Musa, lembu tu nak color gana? Maksudnya lembu tu color dia warna apa? Lepas tu Nabi Musa membalas, lembu tu nak color warna kuning. Lepas tu nak menyedapkan mata. Kalau kita tengok sedap mata memandang lah. Lepas tu saya ni tak serik lagi. Saya ni jenis babi lagi. Saya tanya lagi, memang nak lebih jelas lagi, memang nak susah lagi untuk diri mereka sendiri. Lepas tu tanya pula, nak jenis lembu tu jenis lagu mana? Lepas tu Nabi Musa pun ayat lah, lembu jenis hak tak pernah digunakan untuk dibuat kerja-kerja berat. Contoh seperti bajak, bertani dan sebagainya lah. Sebenarnya cerita yang memang tak ada buat kerja gapo-gapo. Lembu hak diberi makan dan dijaga dengan sebaiknya. Jadi itulah secara ringkasannya untuk poin yang pertama. Seterusnya kita pergi kepada poin kedua. Poin kedua ini, hadis ini merangkumi pelbagai aspek dalam agama Islam termasuk tauhid,
iman, Islam dan ihsan. Hadis ini juga dapat dikaitkan kerana terdapat di dalamnya hadis tentang Jibril, iaitu hadis Jibril lah boleh katakan, tentang Islam, iman dan ihsan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami para sahabat berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Umar dengan para sahabat dah sedang berbual mungkin masa tu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan. Maksudnya kalau lihat daripada gaya lelaki itu tidak nampak mari daripada perjalanan yang jauh, dan tidak nampak juga ada debu-debu. Maksudnya pakaiannya sangat putih dan bersih sahaja. Dan tak ada seorang di antara kami pun yang mengenalnya. Lalu lelaki tersebut pun segera duduk di hadapan Nabi. Lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian lelaki itu berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasulullah, menunaikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji jika mampu." Lalu lelaki itu berkata, "Engkau benar." Maksudnya dia mengiyakan. Maka Umar bin Khattab dan sahabat ni dia heran, dia pelik. Sebabnya lelaki itu bertanya, lepas tu dia pula yang mengiyakan. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman." Nabi menjawab, iman adalah kau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman pada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar. Lalu lelaki itu pun sekali lagi mengiyakan. Dan dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maksudnya kita solat itu dalam keadaan khusyuk. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Lepas tu lelaki itu pun kata lagi, beritahukan kepadaku bilakah terjadinya hari kiamat. Nabi menjawab, sesungguhnya yang bertanya itulah lebih mengetahui daripada yang ditanya. Dan dia pun bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya. Seperti yang kita lihat pada zaman sekarang, kebanyakan daripada anak-anak sekarang seperti memperhambakan ibunya sendiri. Begitulah. Dan seterusnya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju apa pun, maksudnya berpakaian tapi telanjang. Dan seterusnya, pengembala kambing yang saling berlumba-lumba untuk mendirikan bangunan megah yang menjulung tinggi. Selepas Nabi sebut semua tu, lelaki tu pun segera pergi. Umar bin Khattab ni pun terdiam. Dia hairan sebab dia pelik lah. Sehinggalah Nabi bertanya kepadanya, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Lalu Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi bersabda, dia adalah Jibril yang mengajarkan kamu ini tentang agama kamu. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya, poin saya yang terakhir, iaitu hadis ini menceritakan tentang khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara mengenai kewajipan haji yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara mengenai kewajipan haji yang ditetapkan oleh Allah, dalam khutbah tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya bahawa Allah itu mewajibkan haji bagi mereka, bagi umat Nabi Muhammad ni. Kemudian ada seorang lelaki ni, dia tiba-tiba bertanya kepada Nabi. Dia bertanya, apakah haji harus dilakukan setiap tahun? Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia tidak jawab. Dia tak jawab pertanyaan lelaki tersebut. Sehinggalah lelaki itu mengulangi pertanyaannya sebanyak 3 kali. Akhir sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahawa jika ia mengatakan ya, maka haji akan menjadi wajib setiap tahun dan harus dilaksanakan jika mereka mampu melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan bahawa umatnya
harus mengikuti petunjuk dan tuntutan yang ditinggalkan. Kesimpulan daripada hadis yang saya dapat ini, Al-Darqutni mengeluarkannya dalam bentuk ringkasan dan menambahkan kepadanya. Jadi apabila disampaikan kepadamu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meminta keterangan tentang perkara-perkara yang sekiranya diterangkan akan menyusahkanmu. Maksudnya apabila kita dapat sesuatu arahan, apabila arahan itu mudah sahaja, jangan kita persoalkan lagi yang menyebabkannya akan menjadi lebih rumit untuk kita sendiri, rumit untuk kita teruskan tugasan itu. Ini daripada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-110. Kemudian kesesuaian hadis tersebut dengan apa yang diterjemahkan oleh penulis, mengambil makna dari hadis itu adalah kerana orang yang menjauhi apa yang dilarang daripadanya dan melakukan apa yang diperintahkan olehnya adalah termasuk orang yang mengikutinya dalam sunnah. Maksudnya orang yang ikut hadis Nabi ini, maksudnya dia apabila disuruh melakukan perkara dia buat, apabila suruh meninggalkan satu perkara dia tinggal, adalah orang yang mengikuti dalam sunnahnya, yang mengikuti sunnah Nabi itu sendiri. Dan wallahu alam. Sekian daripada saya. Terima kasih.